juga. Jadi jin ada yang duduk di dalam neraka. Mana-mana yang kafir, mana-mana yang ingkar, dia akan masuk neraka. Disebabkan manusia diciptakan daripada saripati tanah, maka makanan manusia daripada tanah juga. Contohnya tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ni semua dia ambil zat daripada tanah. Kita kena tanam atas tanah. Sebab kita berasal daripada tanah, makanan kita pun asal daripada tanah. Kita makan binatang. Binatang pun dia makan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang dia makan tu, saripati dia daripada tanah juga. Sebab manusia dicipta daripada tanah, makanan kita pun daripada tanah. Begitulah juga dengan golongan jin. Disebabkan jin dicipta daripada api, maka makanan dia pun daripada api. Apakah makanan jin? Jin ni dia suka makan uap. Uap, dia makan haba, dia makan asap. Uap, haba, asap. Dia makan benda-benda tu. Sebab tu makanan kita di rumah ni kalau boleh kita tutup. Sebab uap makanan tu, haba makanan tu, jin dia akan makan. Uap, haba, asap ni datang dari mana? Daripada api. Asalnya api. Disebabkan jin berasal daripada api, makanan dia pun daripada zat api juga. Sebab itu kita kadang-kadang tengok tok-tok bomo dia nak berubat ke, ataupun guru-guru silat dia nak buat apa? Nak buat ujian ke anak murid dia, hempak dengan batu giling lah apalah, dia akan bakar kemenyan dulu. Antara sebab dia bakar kemenyan tu, dia nak panggil jin lah. Tak tahulah jin, kadang-kadang jin baik, kadang-kadang jin tak baik. Jin ni bila ada banyak asap dia suka datang. Tambah-tambah asap kemenyan. Senang nak panggil. Sebab tu dia bakar kemenyan tu. Begitulah secara ringkasnya pelajaran kita dalam kuliah yang lalu. Jadi hari ini kita akan menyambung keterangan hadis. Hadis yang ketujuh ni, dia punya huraian daripada Syekh Fahmi Zamzam ni panjang sikit. Hadis-hadis sebelum ni huraian dia tak apa panjang, tapi yang ni panjang. Baik, kita pergilah kepada keterangan hadis. Apa kata Tuan Syekh kita? Kalau kita meneliti sejarah umat Islam, mulai zaman permulaan penyebarannya sehingga ke hari ini, kita akan mendapati bahawa umat Islam telah teruji sepanjang sejarah dengan ujian yang berat-berat. Ujian itu bermula dari golongan musyrikin di Mekah. Musyrikin ni orang-orang yang mensyirikkan Allah. Mereka ni sembah berhala. Dan munafikin, orang-orang munafik, dia berpura-pura Islam. Yahudi ni asalnya pengikut kitab Taurat. Tapi lama-kelamaan kitab dia pun terseleweng, ajaran dia pun terseleweng. Dan Nasrani di Madinah. Nasrani ni asalnya pengikut kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Tapi lama-kelamaan kitab dia pun ada yang terseleweng dan pegangan ajaran agama Nasrani pun terseleweng. Seterusnya gerakan Ridah. Gerakan Ridah ni kita bincang hari ini nanti, iaitu orang-orang yang mengaku Nabi, orang-orang yang murtad, orang-orang yang tak mau bayar zakat selepas kewafatan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meninggal dunia saja, terus timbul golongan ni. Majusi yang berselingutkan Islam. Penganut agama Majusi ni asalnya menganut agama Zarathustra, ataupun kita sebut agama Zoroaster. Zoroaster ni dipercayai seorang Nabi. Dia bawa kitab Zen Avesta dekat Parsi sana. Parsi ni Iran lah. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad, datang satu orang Nabi nama dia Zoroaster. Dia bawa agama yang betul. Tapi macamlah ajaran Taurat, macamlah ajaran Injil. Lama-kelamaan kitab dia pun terseleweng, agama mereka pun terseleweng, dan akhirnya menjadi agama Majusi. Agama Majusi ni, mereka ni menyembah api. Asalnya agama yang benar, tapi lama-kelamaan dia seleweng sikit-sikit, lama-lama menyembah api. Di Parsi banyak agama Majusi ni. Di India pun ada sikit. Golongan Batiniah.
Golongan batiniah ni dia berupa macam kumpulan-kumpulan sufi, macam kumpulan-kumpulan tarekat. Tapi mereka bukan geng-geng sufi, bukan puak-puak tarekat. Dia nampak macam tu. Mereka ni ekstrim lebih daripada tu lagi. Lebih daripada golongan sufi dan tarekat yang sesat ni. Golongan sufi dan tarekat ni dua bahagian. Yang betul pun ada, yang salah pun ada.